Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala mulki dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim khairan ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat Tuan Kerusi, Tuan Imam, Tuan Sidang Jemaah Muslimin Muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama-lamanya puji-pujian hanya layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Selawat dan salam ke atas Nabi besar junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pagi hari ini kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih direzekikan untuk menikmati limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk dikontinue semula nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Continue. Malam tadi putus, malam tadi terhenti seketika nikmat kita. Kita tidur, maka tidur tadi pemutus nikmat. Kita kata tidur itu nikmat. Kita kata tidur itu nikmat. Betul. Betul lah, tidur itu juga satu nikmat. Tetapi hakikatnya tidur adalah pemutus nikmat. Pemutus nikmat. Sebab itu Allah tidak mewujudkan tidur dalam syurga. Syurga Allah tak ada tidur. Syurga Allah tak boleh tidur. Kenapa? Sebab dia adalah adik kepada kematian. Adik kepada kematian. Maka tuan-tuan mati Allah, kita semua juga sekarang ni berada dalam taman-taman syurga. Maka jangan tidur. Ni first warning ni. Imam tu dah cakap dah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ala kulli hal kita masih lagi berada sisa-sisa penghujung-penghujung bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan datang, Ramadan pergi. Sifat makhluk, sifat baharu, datang dan pergi, datang dan pergi, baru dan lama. Macam gitulah. Dulu tegang, putih, muda. Sekarang cakap kecut kan kecil hati pula. Dah tak berapa tegang lah. Dah tak berapa dah tegang. Dah lebih dah. Cakap tua kan marah. Dah tak berapa muda. Dah tak berapa muda. Dah hampir masa kita nak pergi. Betul. Semakin hari, semakin hampir masa kita nak pergi, nak meninggalkan dunia. Begitulah keadaan Ramadan pada tahun ini, yang mana dulu kita nanti-nanti, kita tunggu-tunggu Ramadan tiba, Ramadan tiba. Hari ini tuan-tuan, Ramadan hampir-hampir pergi. Dah nak pergi. Kita disuruh oleh Nabi kita bersiap sedia untuk Ramadan daripada Rejab 2 bulan sebelumnya. Kemudian kita disuruh lagi bersiap sedia menyambut Ramadan daripada Sya'ban sebelum Ramadan. Hari-hari di kalangan kita ini berdoa, wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan, sampaikanlah, jumpakanlah kami dalam bulan
Ramadan, pada bulan Ramadan. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kita semua tergolong dalam orang-orang yang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ni kita jarang perasan. Ramai tak perasan. Iaitu doa-doa kita ni dikabulkan oleh Allah. Allah kabulkan permintaan kita, dapat lagi bertemu dengan Ramadan pada tahun ini. Berapa ramai yang berdoa macam kita tapi tak dapat, betul? Tapi tak jumpa sampai akhir. Kita ni insya-Allah lah, insya-Allah. Mudah-mudahan kita ni telah berjumpa dengan Ramadan dan dapat mengakhiri Ramadan kita ni insya-Allah pada 1443 Hijrah ini. Ramadan bukan 2022. Ramadan 1443. Tuan-tuan tengok kalender 2022 tak jumpa Ramadan. 1443. Ini kalender Islam. Orang cakap kalender Melayu. Ini kalender Islam. 1443 Hijrah. Kalau 2022 tu Masihi, ikut putaran matahari. Kita ni hijrah ikut putaran bulan. Ikut putaran bulan. Beza tak? Beza. Berbeza. Tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun berbeza antara kalender hijrah dengan Masihi kurang lebih 11 atau 10 hari. 11 atau 10 hari. Lebih kurang macam itulah. Tiap-tiap tahun berbeza. Yang mana bulan hijrah kita kurang 11 atau 10 hari daripada bulan Masihi. Kita mana ada bulan 31, betul? Masihi mesti ada 31. Sebab kalau tak merdeka lah. Mesti ada 31. Kita tak ada 31. 30 biasa. 30 biasa Masihi. Kita hijrah 30 ni kadang-kadang. 29 ada Masihi. Kita hijrah 29 banyak-banyak. 28 pun ada tapi jarang. Jadi bezalah. Kurang lebih setahun tu 11 ke 10 hari. Sebab tu kalau usia kita 30 tahun Masihi, kita telah berusia 31 tahun hijrah. Kita berusia 60 tahun Masihi, kita dah berusia 62 tahun hijrah. Habis Ustaz, akak ni dah 38. 38 berapa kiralah sendiri kan. Tak ada masa kira kan. Carilah dalam Syekh Google tu kan. Ada cara kira dia kan. Tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala, itulah masa, sifat masa. Masa yang terus berjalan. Masa yang terus berjalan. Lalu kita cakap masa berjalan, kita berjalan, masa berjalan. Kita berhenti, masa berjalan. Kita dah jalan, masa pun tetap berjalan. Faham, tak faham tak apa. Angguk je lah. Pagi-pagi ni gantuk. Inilah sifat masa, tuan-tuan. Sifat masa kita ni. Maknanya kita akan jalan. Kita akan jalan. Kita akan pergi. Kita akan mati. Siapa yang tak mati? Semua mati. Ingat lagi, apa syarat mati? Kita selalu cakap dalam kuliah kita, apa syarat mati? Hidup. Pandai tengah mati tu. Syarat mati bukannya tua. Syarat mati bukannya sakit. Syarat mati adalah hidup. Kullu nafsin dha'iqatul. Siapa yang ada nafas, siapa yang hidup, pasti akan mati. Tak ada yang terkecuali. Cuma tempat macam mana
dan masa je. Tempat dia, macam mana caranya, dan masa je yang membezakan kita. Selalu kita cakap dalam kuliah kita juga kan, kalau mati ni, kalau tak tuan-tuan dulu, saya kedian, atau saya kedian, tuan-tuan pergi. Wallahu a'lam. Boleh jadi Ramadan ni Ramadan, kita tak tahu Ramadan ni Ramadan terakhir ke ada lagi kan. Wallahu a'lam kan. Jumpa tak jumpa lagi, Ramadan akan datang kan. Saya insya-Allah lah jumpa. Tuan-tuan wallahu a'lam. InsyaAllah. Allah gua banyak marah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sedar tak sedar kita dah berada pada pusingan yang terakhir Ramadan. Last corner, last lap, final round. Kalau kita main PS2, final round. Final round. Kalau lomba basikal, loceng dia dah bunyi. Maknanya pelomba tahu ini adalah pusingan yang terakhir, pusingan last kali. Maka pelomba tadi akan mengerah seluruh kederat tenaga yang ada. Apa yang tinggal semua dikeluarkan. Terbelik biji mata, terjojol mata, terjelir lidah, nak patah pedal benjutnya. Tak kira kata dia, janji aku nak menang, janji mesti menang dalam perlombaan kali ini. Begitulah juga kita buat usaha kita pada pusingan akhir ini untuk menang pada perlombaan Ramadan kita pada tahun ini. Dah banyak kali dah jumpa Ramadan, 20 tahun, 20 kali jumpa Ramadan, 30 kali jumpa Ramadan, 40 kali jumpa Ramadan, 50 kali, 60 kali jumpa Ramadan. Allahu Akbar tuan-tuan. Tapi perangai kita, PL kita, orang kata PL, orang Arab cakap fa'il, dia adjust sikit PL, sama je, sama je gitu je. Dah lah, cukuplah. Kita tak terkesan dengan Ramadan-Ramadan yang dahulu. Jadi kita mengharap Ramadan yang kali ini memberi kesan kepada diri kita, memberi kesan pada hidup kita, khususnya yang kita berada pada pusingan akhir ini. Nabi SAW berpesan, Ramadan kan ada 3 pusingan. Betul? Pertama, pusingan pertama awal-awal dulu, rahmat. Nabi kata, pusingan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala melimpahkan kasih sayangnya, rahmatnya tanpa berkira-kira pada awal Ramadan. Tak kisah, awal Ramadan kita dapat menyaksikan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata kepala kita sendiri. Awal Ramadan kita menyaksikan rahmat Allah Ta'ala live. Macam mana Ustaz? Kita tengoklah surau kita masa awal-awal minggu Ramadan. Buka pintu, penuh orang ramai. La ilaha illallah. Rupanya ramai orang Islam dekat bandar baru tangkap. Ramainya. Imam macam nak menangis malam tu macam. Sedih kok. Dah taubat semua malam tu imam mestinya. Orang semua pergi surau penuh. Muslimat dah tak tahu nak duduk mana dah. Penuh sangat. Terharu betul. Ramainya. Keluar semua. Celah-celah bukit, celah gunung, celah harga, celah pokok. Semua datang. Penuh surau kita dah. Taubatlah.
orang taman kita ni. Syukurlah sangat menyaksikan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah Taala berlomba-lomba pada awal Ramadan. Tuan-tuan, patut masa-masa tu kita kena ambil gambar. Ambil gambar. Sebab apa? Bakal menjadi sejarah. Itu bakal menjadi sejarah. Tiap-tiap tahun awal Ramadan bakal menjadi sejarah. Yang mana ramainya terharu mengalahkan hari Jumaat rasanya. Jadi apabila masuk pusingan kedua ataupun minggu yang seterusnya, semua itu telah tinggal kenangan belaka. Semua tinggal kenangan belaka. Tutup balik pintu, jangan bagi ekor keluar. Dah hilanglah semua yang ramai tadi. Balik semula ke lubuk, masuk semula ke sarang, masuk semula ke celah lubang apa semua. Dah tak ada. Yang tinggal inilah geng-geng biasa saja. Inilah tinggal geng-geng biasa saja. Yang mana pada pusingan tersebut Allah menjanjikan, Nabi beritahu apa dia? Keampunan. Pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, maknanya apa? Yang nak diampunkan, yang terpilih dan dipilih saja. Pengampunan ni bukan semua orang dapat. Semua orang berdosa, betul. Semua orang dosa. Semua orang banyak dosa. Banyak dosa, tuan-tuan. Tapi bukan semua dipilih dan terpilih untuk menerima pengampunan dosa-dosa tadi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tak dosa? Siapa yang tak dosa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sahaja yang maksum dan tak berdosa. Lain daripada tu, kita semua ni, lagi kita ni mandi dengan dosa. 24 jam kita ni masuk golongan orang-orang dosa. Sama ada dosa sedar tak sedar, kecil atau besar, sengaja atau tidak, dosa je. Dosa je. Tengah semayang pun boleh buat dosa. Ini kan luar semayang. Tengah semayang pun buat dosa. Penghajar Pak Imam baca panjang-panjang, sepak juga dia. Marah Pak Imam baca panjang-panjang tu. Tengok orang depan telekung, tak lalat penuh, pemalas tak basuh, telekung macam ni. Tengok orang sebelah telekung, kuning, berapa lama ni. Tengok telekung kita, Sabela. Satu set sejadah Sabela, telekung Sabela, kan? Tasbih Sabela. Kau ada? Rumah. Rumah. Tak ada rumah. Tengah sembahyang ni. Tengah sembahyang ni. Tengah sembahyang pun boleh mengata. Tengah sembahyang pun boleh buat dosa, tuan-tuan. Hebat tak hebat kita ni. Allahu Akbar. Ini lah kita. Kalau luar sembahyang, lagi terror. Kalau tengah sembahyang, kalau boleh buat dosa, luar sembahyang, tiba-tiba lagi dosa kita buat. Jadi inilah yang kita perlukan, iaitu pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nakkan pengampunan, sebab dosa ni akan menyusahkan kita dunia dan akhirat. Selalu kita sebut-sebut hadis ni yang Nabi tanya, Nabi beritahu saat yang paling menyedihkan manusia itu apabila dia masuk dalam lubang kubur, dosa-dosa dia ikut masuk sama. Kita nampak, kita nanti akan nampak, tuan-tuan, saya, tuan-tuan, kita semua akan menyaksikan lubang kubur kita. Allahu Akbar. Tak dijauhkan Allah. Yang mana dosa-dosa akan mendahului kita kalau kita tak bertaubat sebelum kita masuk dalam kubur. Dosa tu umpama macam binatang lah. Masuk lipan, masuk kala, masuk jengking, masuk ular, masuk naga, masuk rimau, masuk dinosaur, masuk binatang ganas-ganas dalam lubang kubur kita.
sebelum kita masuk. Aduh, wabilaku. Sebab tu kita mengharapkan, kita ghostan balik sikit mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan apa lagi, pengampunan Allah. Mudah-mudahan benda-benda tu semua tak ada dalam lubang kubur itu. Takut sangat tuan-tuan. Dan Alhamdulillah, pada saat dan ketika ini kita telah berada pada pusingan yang terakhir, yang dinamakan itqan minan nar, pelepasan daripada api neraka. Nabi cerita berapa ramai manusia yang nama-namanya dah ada di pintu-pintu neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dah ada dalam register list malaikat Zabaniyah, bakal-bakal ahli neraka. Ni ada, tu ada, ni ada, tu ada, semua ada. Tetapi dengan keberkatan Ramadan, tuan-tuan, Allah telah menghapuskan nama dia, hilang nama dia, padam nama dia ni tuan-tuan. Mudah-mudahan kita ni tergolong dalam nama-nama yang tersebut, dipadamkan nama kita daripada senarai ahli neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita kena mengharap perkara ni, kena mengharap perkara ni, iaitu pelepasan daripada api neraka. Allah sebut dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jagalah diri kamu, peliharalah diri kamu, selamatkan diri kamu. Nampak? Tak ada kejayaan, tak ada kemenangan yang paling berharga, bernilai, melainkan selamat daripada api neraka. Berjayalah macam mana pun, tuan-tuan takkan dapat menandingi kejayaan selamat daripada api neraka Allah. Dan Allah pesan, jangan seorang je, jangan fikir diri je, selamatkan diri sendiri je, tak. Wa ahlikum, dan ahli keluarga kita, maknanya isteri kita, suami kita, anak-anak kita, mak ayah kita, adik-beradik kita, siapa sahaja yang dikatakan daripada kalangan keluarga kita, semua tu menjadi tanggungjawab kita untuk menyelamatkan mereka juga daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan, ingat, saya nak ingat, tuan-tuan nak ingat, yang mana kita kena saling ingat mengingat, selamat dan menyelamatkan. Kita selamat dan kita nak menyelamatkan juga ahli keluarga kita daripada api neraka. Hari ini kita semayang tarawih, hari ini kita qiyamul lail, kita amal, kita ibadah. Ada kita pesan dengan isteri kita supaya buat benda yang sama? Ada tak kita ajak anak kita buat amal ibadah yang sama? Ataupun kita jalan seorang saja? Isteri kita terbongkang tidur, anak-anak tak tahu, tak balik lagi dah pukul 2, pukul 3. Tuan-tuan, macam mana ni tuan-tuan? Betul lah amal ibadah kita, tapi kita tak menyempurnakan tanggungjawab kita sebagai ketua keluarga kita, sebagai bapa, sebagai suami, sebagai anak. Kita tak laksanakan. Ini ada tanggungjawab kita masing-masing, nak menyelamatkan mereka juga daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan rahmati Allah, alhamdulillah, ala kulli hal, kita ni berada pada pusingan yang terakhir, yang mana dalam pusingan terakhir 10 malam akhir ini, Allah memberi hadiah kepada Nabi dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut satu malam yang menjadi raja kepada segala malam. Bulan raja kepada segala bulan, iaitu Ramadan.
Dan dalam bulan Ramadan pula ada raja kepada segala malam, iaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Cari, buru, bukan tunggu. Tunggu tak jadi tuan-tuan. Buat apa tu kak? Tunggu Lailatul Qadar Ustaz. Oh tak boleh. Lailatul Qadar kena buru, kena cari. Penat. Orang buru ni penat. Jalan sana sini, cari sana sini, penat. Memang penat. Tapi nak buat macam mana? Sebab benda tu sangat-sangat bernilai, sangat-sangat berharga, perlu kepada pengorbanan dan usaha. Malam Lailatul Qadar hanya berada pada bulan Ramadan, hanya berada pada 10 malam akhir Ramadan. Ui, tak agaklah Ustaz, kita orang ni menjaga bazar, penat, mana lagat. InsyaAllah lah kalau ada rezeki akhir Syawal nanti, 10 malam akhir Syawal, kita akan carilah, buat qiyamul lail untuk mencari Lailatul Qadar. Jangan harap, jangan harap Lailatul Qadar ada bulan Syawal. Jangan harap Lailatul Qadar ada bulan Muharram. Jangan mimpi. Hanya berada limited pada bulan Ramadan dan 10 malam yang terakhir. Itu saja. Kalau nak kecilkan lagi, iaitu pada malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil, 10 malam yang terakhir. Dan Nabi SAW pesan, jangan tinggal sekali-kali pada malam 27 Ramadan. Kita tengok kalau Mekah, Madinah, diorang sana dah putus, decide dah, memang Lailatul Qadar malam 27. Pesen orang Mekah, Madinah kan. Tapi kita lah, kita pegang pada 10 malam akhir. Penat tuan-tuan, memang penat. Penat sampai pukul, sampai sahur lah. Daripada pukul, kalau kita jemaah, biasa jemaah kita buat pukul 4 kan. Pukul 4 kita gohid, mula dengan solat sunat taubat, kemudian solat sunat tasbih, tahajud, taubat, tahajud, kemudian tasbih, kemudian hajat. Juga macam tu lah. Itu saja lebih 1 jam. Kalau kita mula dengan taubat, kemudian dengan tahajud, kemudian dengan tasbih, kemudian dengan hajat. Ni semua buat dua-dua je. Tapi tasbih tak boleh dah dua. 2 rakaat, 2 salam, tapi 4 rakaat. Ini semua 1 jam lebih juga. 1 jam memang tak cukup. Kalau buat 1 jam, ada saya join jemaah yang 1 jam, tapi tak sedap. Tak sedap. Macam berebut-rebut macam berebut-rebut, macam berkumpal-kumpal, tak seronok kan. Dia biasa 1 jam 10 minit, 1 jam suku lah. Itu memang cantik. Kita tenang, selesa macam tu. Semain tasbih ni iklan tuan-tuan, iklan je lah. Semain tasbih ni sekali seumur hidup. Maknanya mudah-mudahan kita ni dah lepas lah. Itu paling teruk tu. Sekali seumur hidup teruk lah. Jadi kita ni insyaAllah Ramadan buat lah. Ramadan kena buat. Lebih-lebih lagi kalau kita qiyam malam-malam Lailatul Qadar ni, mengguru Lailatul Qadar ni, kena buat benda-benda yang pelik, benda-benda yang luar biasa, yang kalau malaikat jumpa, malaikat terpanjat. Ui, benda ni, sudah tasbih lah. Malaikat pun terpanjat. Dia tak pernah buat ni. Malaikat ni, dia tak pernah buat ni. Uyuk, macam tu. Maksudnya wow lah, bentuk wow. Malaikat pun terpanjat. Ya betul dia ni. Ya betul dia ni. Benda ni yang kita nak buat.
Letih, memang letih. Mau tak letih? Satu rakaat 75 tasbih. 75, 150. 4 rakaat 300. Tiap-tiap bergerak tu, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tutup dengan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua kena berhenti, semua kena berhenti. Kalau terlupa macam mana? Ingat tak? Kalau terlupa boleh boleh tambah, boleh ganti pada rukun yang seterusnya. Jangan bimbang. Jangan alah lupa, berhenti semayang mula. Tak. Tak apa. Lupa tak ada masalah. Lupa boleh tambah pada rukun seterusnya. Rukun tambah pada rukun seterusnya. Yang penting akhir semayang kita nanti kita siap tasbih sebanyak 300. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang buat tutupnya dengan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenalah buat tuan-tuan, kenalah buat. Sebab inilah antara jaminan kita. Jaminan kita untuk menyaingi amalan-amalan orang-orang yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu ahli syurga ada 120 saf. Tetapi alhamdulillah 80 saf adalah umat aku, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya lebih jauh daripada separuh tu geng-geng kita semua. Geng-geng kita mereka. Dan mudah-mudahan terselitlah kita dan ahli keluarga kita dalam saf-saf ahli syurga tu nanti. Macam mana boleh ramai ni? Macam mana boleh ramai ni? Sedangkan umur kita tak terlawan setanding dengan umur umat dahulu. Tenaga kita tak setanding dengan tenaga umat dahulu. Badan kita tak setanding dengan ukuran badan umat dahulu. Macam mana kita boleh lebih banyak daripada mereka? Sebab tu lah. Sebab kelebihan, keberkatan antaranya Ramadan, antaranya malam Lailatul Qadar. Kan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami telah turunkan Al-Quran itu. Apa yang anzalna tu? Bukan anzalna penyanyi tu, pelakon penyanyi tu kan. Ini Al-Quran. Telah kami turunkan apa? Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Habis Ustaz yang nuzul Quran, nuzul Quran 17 kan? Belum Lailatul Qadar. Dia beza dia, Al-Quran yang diturunkan malam Lailatul Qadar itu sekaligus. Bukan Al-Quran saja. Nabi sebut Taurat, Injil, Zabur, kitab-kitab lain-lain mashaf, apa, Nabi-Nabi dan Rasul semua diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Semua diturunkan pada malam-malam Ramadan. Kemudian 17 Ramadan tu adalah malam yang diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah Lailatul Qadar. Daripada Baitul Izzah ke Rasulullah mula pada malam 17 Ramadan. Kemudian terus menerus selama 23 tahun beransur-ansur. Tapi mulanya tu nuzul Quran 17 Ramadan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Apa benda tu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar tu Allah jawab lebih baik, bukan 1000 bulan, tetapi lebih baik daripada 1000 bulan. Minimalnya 1000 bulan. Tapi yang pastinya lebih baik daripada 1000 bulan. Tak tahulah, 2000 boleh, 3000 boleh, 5000 boleh, 10,000 boleh, beribu-ribu pun boleh. Tak ada masalah. Allah Maha Kaya, Maha Pemurah. Paling kurang adalah 1000 bulan.
gandaan amalan pahala yang kita dapat pada malam yang tersebut. Lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu 83 tahun 4 bulan. Kita genapkan, kalau cikgu matematik gundarkan boleh pada 84 tahun terus, senang kira. 84 tahun punya amalan. Tuan-tuan, confirm tak? Pasti tak kita ni merasa hidup 84 tahun? Boleh ke? Belum tahu lagi tuan-tuan, belum tahu lagi. Kita ni merasa hidup 84 tahun. Tapi dengan amalan malam Lailatul Qadar, kita dibayar ganjaran sebanyak 84 tahun punya amalan. Boleh kita buat? Tak boleh. Mana larat? Memang tak boleh punya. Sibuk dengan apa? Dengan kerja, sibuk dengan kebun, sibuk dengan handphone, sibuk dengan warung, sibuk dengan tidur. Mana ada amalan 84 tahun straight? Tak ada punya. 60 tahun dah tolak 20 tahun tidur, tolak 10 tahun main telefon, tolak 10 tahun warung. Berapa minit je amalan? Betul? Jadi kita perlukan benda-benda yang macam ni, benda-benda yang gandaan-gandaan yang hebat macam ni, nak menjamin kita berada dalam saf ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan mati Allah, ni boleh lagi ke? Boleh. Sikit lagi sikit lagi. Balik pun kau boleh makan paling-paling tidur kan. Nak tidur kat sini boleh tidur. Jangan malu-malu, tidur je. Tak payah malu-malu. Macam tak biasa juga. Beda. Tentang mati Allah, cerita sikit je nak penutup ni. Asbabun Nuzul Surah Al-Qadar. Cerita ringkas je lah kan? Kenapa Allah Ta'ala turunkan Surah Al-Qadar ini? Satu hari Nabi bercerita kepada sahabat kisah seorang Bani Israel yang bernama Syam'un. Ada riwayat kata dia ni Nabi yang menguasai kota Gaza. Syam'un yang menguasai kota Gaza. Gaza ni bukan macam sekarang, Palestin sekarang sikit, kecil, besar kelengking pun tak sampai. Ni Gaza dulu ni, Lebanon, Jordan, sebahagian daripada Israel, sebahagian daripada Mesir kan? Semua tu adalah Palestin. Gaza ni luas, yang mana ada riwayat kata, pendapat kata, siapa yang conquer, menguasai Gaza, maka dia akan menguasai dunia. Kenapa? Jadi ulama cuba mencari jawapan. Barangkali kerana apa? Kedudukan Palestin itu sendiri. Mula-mula kedudukan Palestin itu sendiri, yang mana menjadi penghubung kepada benua-benua. Siapa yang kuasai Palestin, maka dia boleh pergi ke benua-benua lain dalam dunia ni. Nah, ke atas sikit ada benua Afrika. Mesir tu, Mesir kan sebelah Palestin. Masuk tu dah benua Afrika. Ke sini dah benua Asia, Arab. Arab tu benua Asia. Kalau ke belakang, kalau ke depan lagi terus, jumpa Turki. Turki sebelah dah benua Eropah. Ini adalah penghubung benua. Sebab tu siapa yang kuasai Palestin, maka dia boleh menguasai dunia. Kenapa? Mungkin juga sebab ayat Al-Quran, barakna haulah. Allah sebut dalam Al-Quran,
Tanah Palestin ni tanah yang diberkati Allah sekelilingnya, sekitarnya. Macam-macam pendapat. Tapi kalau kita tengok, ada tak kebenarannya? Ya, ada. Hari ini kita tahu siapa yang sedang menguasai tanah Palestin. Dan kita tengok siapa punya sekarang yang sedang menguasai dunia. Betul? Ini ada kebenaran ni, tuan-tuan. Jadi musuh-musuh ni ramailah yang nak menguasai, menceroboh tanah Gaza ni. Tapi dengan sebab adanya Sham'un ni tadi, mereka tak berjaya. Kenapa? Sham'un ni Allah gunakan kekuatan superhero, super power. Superman lah saya cakap. Superman lah saya cakap. Dengan kuat, dengan kebal, dengan hebat, sehingga tidak pernah terkalah. Namun begitu, setelah dia dikhianati oleh isterinya, maka kalahlah dia, tewaslah dia. Kena offer emas barangkali kan. Nak raya ni akad nak tak gelang emas, rantai emas, seken emas, anting-anting emas. Kita orang belikan. Alah tu kedai emas baru depan balai bomba kat mall tu. Elan dia kan. Penuh hari-hari kak. Pagi-pagi lalu dah penuh orang betul ke kedai emas tu. La ilaha illallah. Akak dah pergi dah? Belum? Dia kena pergi ni. Dia kat raya. 10K kan. Oh Allah Akbar. Nafaatkan. Allah Akbar. Jadi akhirnya termakan pujuk rayu, maka dia sanggup mengkhianati suaminya sendiri dan telah ditangkap, diseksa dengan kejam. Ni kita pendekkan cerita. Akhirnya berdoa kepada Allah Ta'ala, mohon diselamatkan, dilepaskan diri dia tadi. Maka Allah mengkabulkan doa Sham'un ni tadi. Maka dia telah bernazar akan menginfakkan hidup dia selepas daripada peristiwa diseksa tadi. Dia akan infakkan seluruh hidup dia kepada jalan Allah. Maka sejak hari itu, kalau kita baca dalam kitab Muqashafatul Qulub, kita ni ada, tuan-tuan tengok. Tengok dalam kitab Duratul Nasihin pun ada. Cari dia tajuk bulan Ramadan, cari tajuk Fadilah Puasa, nanti ada cerita Sham'un. Maka dia tidak pernah meletakkan pedangnya selama 1000 bulan. Dan tengkuk kudanya tak pernah kering daripada peluh juga selama 1000 bulan berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh bayar tuan-tuan hebatnya Sham'un. Jihad saja hari-hari, tiap-tiap waktu. Ni sahabat dengar cerita ni. Sahabat dengar cerita ni, maka di kalangan sahabat-sahabat mereka saling mencemburui. Jelas lah sahabat, macam manalah kita nak buat macam tu. Kita mana larat, umur kita pendek, tenaga kita tak kuat. Memang tak celin lah kita dengan umat-umat dahulu, umat-umat yang sebelum ni. Maka Allah Maha mengetahui rintihan hamba ni. Rasulullah mengetahui rungutan sahabat-sahabatnya, umat-umatnya. Maka dengan kasih sayang Allah, diturunkanlah surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr ini, yang mana Allah sebut dalam surah ini ada satu malam yang nilainya kita beramal ibadah lebih baik daripada 1000 bulan. Kurang lebih, kalau tak silap saya, 1890 kali. 1890 kali, kalau tak silap saya lah. 1890 kali setiap amalan kita pada malam yang tersebut. Bukan pada tengah malam saja. Malam ni kan bermula daripada waktu berbuka
sampailah waktu azan subuh. Maknanya sepanjang malam tu amalan yang kita buat dikira sebagai amalan yang 1000 bulan. 1000 bulan. Kalau semayang 1000 bulan punya semayang. Kalau terawih 1000 bulan punya terawih. Kalau Quran baca Quran 1000 bulan punya baca Quran. Kalau sedekah yang 1000 bulan punya sedekah. Kalau kacau dodol 1000 bulan punya kacau dodol. Kalau pasangan si 1000 bulan punya pasangan si. Kalau tukar kusin punya 1000 bulan. Oi, tuan-tuan, masuk syurga pakai pahala tukar sama kusin je. Oi, dahsyat betul kan. Tukar sama kusin niat lah kan. Niat mentaati suami, nak bersih, nak cantikkan rumah. Oh, masuk pahala ni. Pahala apa ni kak? Malaikat tanya. Cik, awak tengok. Pahala tukar kusin dia. Jangan main. Ni keberkatan, kelebihan malam 1000 bulan ni tadi. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kita sia-siakan. Okey, last. Inilah betul. Tadi baru last. Inilah betul. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Okey, kita tak usah cerita tanda biasalah. Tanda biasa siangnya, mataharinya tak keluar cahaya sahaja, malamnya sunyi, bintang pun tak ada, tu biasalah kan. Kita nak cerita tanda-tanda luar biasa, tanda-tanda pelik, yang mana tanda-tanda ni tak semua orang dapat. Bukan semua orang yang dikurniakan dengan tanda-tanda pelik malam Lailatul Qadar. Ada riwayat ulama beritahu, kalau siapa jumpa dengan tanda ni, tak usah cerita. Jangan cerita, dan diam saja. Tapi kalau nak kongsi sebagai memberi semangat pun tak apa. Cuma takut yang dengar cerita tu takut pula. Kita bimbang yang dengar cerita takut. Malam tadi kawan kiam kata dia. Habis tu kawan nampak tongkat kat mimbar tu semayang. Tongkat tu kan boleh rokok sujud. La ilaha illallah. Dah orang takut lagi surau. Takut lagi masjid lah. Jangan. Jadi ada satu cerita. Ni cerita orang alim kita lah. Ahli ibadah ulama tanah Melayu ni, ulama Nusantara. Yang mana biasalah mereka pada malam 10 akhir takkan terlepas untuk beribadah. Jadi keluar orang dulu nak bersihkan diri, dia keluar rumah. Nak berwuduk, dia keluar rumah. Kenapa? Bila air kat belakang, gigi kat belakang, tandas kat belakang. Ni tok nenek kita dulu. Mereka akan memisahkan bumbung rumah setan dengan bumbung rumah kita. Jangan cantum bumbung rumah setan dengan bumbung rumah kita. Kita hari ni bukan cantum. Tidur sebelah bilik air, tidur sebelah tandas, tidur sebelah rumah setan. Habis macam mana? Jangan balikkan pergi pecah rumah pula. Allah Akbar jihad. Ustaz rumah ada jangan apa. Ini nak cerita je. Jadi bersihkan diri, sucikan diri. Belum tu dia letak serban dia, songkok dia kat dahan pokok. Letak serban dia, songkok dia kat dahan pokok. Dah siap untuk, dah siap bersihkan diri. Dia nak ambil serban dia, dah tak ada. Songkok dia dah tak ada. Rupa-rupanya kat mana? Dah naik ke atas. Cari tak jumpa, cari tak jumpa. Siapa pula gembat serban aku ni? Rupanya dia tengok ke atas, lah, dekat atas pokok sana. Macam mana boleh jadi macam ni? Macam cerita Firauni pula. Naik ke atas pokok pula. Apa hal ni tadi? Maka dia ingatlah tanda-tanda malam Lailatul Qadar, yang mana pokok-pokok bersujud. Pokok-pokok sujud.
Jadi barangkali masa dia letak serban tadi, pokok tu tengah sujud. Dia nak ambil serban, pokok tu dah iktidal. Dah siap kan. Atas tadi kan. Pokok tadi. Allah Akbar. Dan inilah untunglah orang yang dapat tanda-tanda ni kan. Mereka dapat tanda ni, maknanya Allah memberi mereka kepastian yang ini malam Lailatul Qadar. Yang mana jangan sekali-kali kita tak berdoa. Doa yang sangat mustajab, yang akan dikabulkan oleh Allah, antaranya malam Lailatul Qadar. Jadi 10 malam akhir ni banyaklah berdoa kepada Allah Ta'ala. Bukan banyak tengok TV Manchester lawan Chelsea. Rabak mata. Ingatkan rabak mata sebab kiam lain, tapi tengok bola. Tapi yang pelik-pelik ujung-ujung Ramadan ni bola semua best-best pak. Ujian betul kan. Ujian cubaan kan. Tengoklah sekejap kan. Yang tidak kan. Nanti tengok YouTube je nak tahu berapa kan. Dah lah tuan-tuan, insya-Allah lah. Ni kita ada ujung-ujung lagi Ramadan ni. Buatlah amalan. Kerjakanlah amalan. Banyakkan berdoa. Pagi-pagi tu banyak berdoa. Jangan banyak bebel. Ini ada orang banyak bebel lagi. Kau tak mau bangun. Kenapa kau cukup nak asap lagi nak itu lagi nak dulu ni. Membebel je. Ini contoh. Marah anak marah lelaki marah pun. Bukan banyak zikir bebel. Allah. Mudah-mudahan Allah gunakan kita kekuatan. Ini ibadah ni rezeki kan. Aku kalau dah geram, aku dah marah, aku tak kira apa tadi kan. Rezeki. Jadi rezeki kena cari, betul tak? Ibadah ni rezeki. Rezeki ni datang ke? Rezeki kena cari. Macam mana kita sanggup cari rezeki pagi-pagi keluar rumah dan pergi kerja nak cari rezeki, macam itulah ibadah. Kena bangun pagi-pagi, kena berpenat-penat, kena berusaha, letih badan. Sebab apa? Cari rezeki, nak beramal ibadah, nak cari bonus. Ada orang kerja bonus kan? Semua orang kerja bonus. Siapa yang tak suka dengan bonus? Siapa yang tak suka dengan gandaan duit, gandaan rezeki? Maka kita juga suka pada gandaan pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada bonus dia, biasa bonus ni dia orang bagi nak raya ustaz. Nak raya dapat bonus kan? Macam tu juga pahala. Nampak? Sama tak? Bonus pahala dengan bonus rezeki sama je lebih kurang. Dah masuk belum? Kan? Dah masuk tu, senyum kan. 500 dah masuk kan. Saya tak ada diam kan. Orang Johor lebih sikit. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan Allah beri kita hidayah dan kekuatan lagi untuk beramal dan beribadah. Yang ingat, madrasah Ramadan ni mudah-mudahan memberi perubahan kepada kita bila dah habis Ramadan nanti. Nak tengok Ramadan kita ni Allah terima ke tak terima, puasa kita ni terkesan tak terkesan, kita boleh semak bila habis Ramadan nanti. Tuan-tuan bayang akak bayang dalam Ramadan kita tarawih dengan witir je 23 rakaat. Campur dengan fardu 17 rakaat. Campur dengan rawatib berapa? 14 rakaat. Maknanya 50 60 rakaat lah kan? Satu hari kita boleh buat. Satu hari kita boleh buat 60 lebih kurang rakaat kita boleh buat. Jadi bila habis Ramadan, takkan 30 pun tak lepas. Takkan 30 pun tak lepas. Separuh, dapat separuh pun alhamdulillah. Maknanya adalah kesan, terkesanlah kita dengan Ramadan tadi. Kalau Ramadan kita boleh habis satu Al-Quran sebulan. Sebulan boleh habis satu Al-Quran. Jadi bila habis Ramadan, takkan selai sebulan pun tak ada. Selai sebulan berteruk orang pun kan. Takkan satu juzuk sebulan pun tak boleh. Betul? Jadi mudah-mudahan ini memberi kesan pada kita. Ramadan ni yang mana lagi baik, jumpa Ramadan menjadi lebih baik dan lebih baik. Kita nak jadi
yang terbaik. Kita kalau tak dapat jadi yang terbaik, sekurang-kurangnya kita dapat menjadi yang lebih baik daripada yang baik. Dah baik dah, tapi nak jadi lebih baik. Kenapa? Kerana kita nak balik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik. Husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini yang kita nak. Kita nak jadi nafsul mutmainnah, roh yang mutmainnah, yang bahagia, yang Allah sayang, yang Allah redha. Puasa ni nak jaga roh, nak didik roh. Roh kita ni sikit lagi lah. Sikit lagi. Dua minit lagi. Roh kita ni tuan-tuan nak balik kepada Allah. Betul? Jasad kita nak pulang kat bumi. Mati nanti jasad, badan datang daripada tanah, balik pada tanah. Roh datang daripada Allah, nak balik semula kepada Allah. Persoalannya, adakah Allah dapat menerima roh kita? Balik kita ni nanti Allah terima ke? Boleh ke Allah terima kita ni? Roh ni tuan-tuan, sifat dia ikut pada jasad. Rohani ni banyak cenderung kepada jasmani. Jasmani kita baik, badan kita baik, roh jadilah baik. Kalau badan kita jahat, nakal, roh pun jadi jahat, jadi nakal. Sebab tu Ramadan ni dia dua-dua dapat. Pertama, nak sihatkan badan, nak baiki badan kita. Puasa tadi mula-mula puasa makan, puasa minum. Ni puasa makan, puasa minum ni puasa budak sekolah rendah. Kita janganlah puasa macam tu lagi tuan-tuan. Kita janganlah puasa budak sekolah rendah. Buat malu je. Kata orang cakap, saya tak tahu lah betul tak betul. Kening pun dah berubat. Bukan bulu hidung. Rambut dah tentu lah berubat. Bulu hidung pun berubat. Kalau kita tanya kita kata, berubat bulu hidung kan. Ni kening pun dah berubat kita ni tuan-tuan. Takkan nak puasa lapor dah hari lagi, betul? Kita puasa panggil koman-koman pun, mata, mulut, telinga, kaki, tangan, ni semua nak kena puasa. Yang mana puasa macam ni, kita menjaga dan mendidik badan kita, jasmani kita. Kita didik. Jadi bila jasmani kita, badan kita ni baik, tuan-tuan, maka roh kita juga insya-Allah jadi baik. Roh kita jadi baik. Ni cara dia. Nak didik roh, didik badan kita. Bila badan baik, roh pun jadi baik. Hari ni tuan-tuan, Kak, kita semayang. Semayang ni kita khusyuk ke tak khusyuk? Nak tahu roh kita ni baik tak baik, boleh tengok pada semayang kita. Macam mana Ustaz? Tengok khusyuk ke tak khusyuk kita semayang. Semua dalam satu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dalam satu. Semayang, tapi 10 dalam satu boleh buat. La ilaha illallah. Mulut cakap lain, betul? Tapi mata tengok lain. Mata tengok mana? Tengok jam. Berapa nak habis? Semayang terawih kan? Bapak lama gila tadi. Mata tengok jam. Mana ni? Otak fikir lain. Otak fikir lain. Weh, baru beli 3 detes. Ni bila aku nak pergi uptown ni. Otak fikir macam-macam. Bonus sudah keluar. Boleh bayar api dari mana ni?
Tolak duit api, tolak duit air, tolak duit kereta, tolak duit rumah, tolak hutang, tolak duit undi, tolak duit kutu. Sampai boleh dapat baki berapa? Semak pula. La ilaha illallah. Rakaat terawih ingat? Dia tak ingat. Dia buat kira. Gaji dah keluar, dia buat kira terawih, dia buat kira gaji dia. Semayang ni, dia semayang ni. Teruk betul semayang kita, tuan-tuan. Teruk betul semayang kita kan. Allah. Roh, mana roh semayang kita? Sedangkan nilai semayang kita tu pada mana? Khusyuk. Nilai kita semayang kita tu pada khusyuk. Langsung tak ada, tuan-tuan. Inilah level semayang kita. Inilah level roh kita. Kalau kita nak kenal takat mana roh kita ni, nakal tak nakal, nakal tak nakal roh kita. Jadi Ramadan ni tuan-tuan nak didik ni, nak sekolahkan jasad dan roh kita, rohani dan jasmani kita. Mudah-mudahan habis Ramadan ni tadi adalah kesan sedikit sebanyak daripada Ramadan, amal ibadah kita sepanjang Ramadan. Dah ratusan? Cukup dah, cukup. Ini dia berhenti betul. Tak habis sekarang. Tuan-tuan jenuh nunggu. Tuan-tuan penat dengar tak apa ni. Saya ni penat cakap, kamu minum. Jadi roh dengan nafsu ni biasa. nafsu sama dia tu. Roh pun dia, nafsu pun dia. Roh pun dia, nafsu pun dia. Baina jambain, benda yang kamu, musuh yang kamu sayang. Nak didik roh kita, nak didik nafsu kita. Mudah-mudahan terkesanlah tuan-tuan, amal ibadah kita ni tadi sepanjang bulan Ramadan. Habis Ramadan ni kita berubahlah menjadi orang yang baik-baik belaka, insya-Allah. Ini selamat memburu Lailatul Qadar. Jangan terhenti. Ustaz rasa mana 21 itu dah ada dalam pada pada pandai istihad sendiri dia. Tak ada, belum lagi. Selagi tak habis Ramadan, gurulah, carilah, usahalah kita. Jangan rasa putus asa, jangan rasa rugi. Buat. Tak dapat buat banyak, buat sikit. Jangan sampai tak buat. Apa paling sikit Nabi ajar kita? Yang paling sikit semayang isyak berjemaah, kemudian subuh tadi jangan lupa berjemaah dulu, jangan tinggal berjemaah dulu. Ka'annama qala nisful lail, ka'annama qama kullal lail. Maknanya seolah-olah kita semayang separuh malam, dan seolah-olah subuh tadi kita semayang sepanjang malam. Tapi ingat, jangan ambil seolah-olah je. Seolah-olah. Modal itu je lah. Seolah-olah mana best dengan betul-betul. Tak sama kan. Kita tengok dalam handphone, bestnya video kawan-kawan hantar dekat Mekah dah boleh masuk, Raudah dah boleh masuk, tawaf dah macam biasa, semayang dah macam biasa. Ingat dulu dekat Sa'i ni, Mataf ni, ingat hotel aku ni kan, ingat ni tempat beli koma ni, kawan-kawan hantar video gambar, rasa macam kat sana. Kita tengok video tadi, kita rasa macam kat sana, seronoknya. Dengan betul-betul kita pergi kat sana, mana seronok? Betul-betul pergi di seronok kan. Jadi macam itulah juga ibadah kita. Yang seolah-olah tadi seronok, tapi tak sama dengan betul-betul kita bangun buat amal ibadah pada malam-malam 10 akhir Ramadan ni. Ada betul dia betul dah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Minta ampun, minta maaf zahir batin tuan-tuan, sepanjang-panjang kita berkawan, berkenal ni, cakap-cakap saya, perbuatan-perbuatan saya yang banyak cakap tak suruh bikin. Yang banyak cakap tak suruh bikin, banyak cakap yang ada yang menyakitkan hati, memberi perasaan tuan-tuan, termakan, terminum. Minta halal, minta maaf dan minta duit raya. Tak ada keluarnya. Tamalah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa na'udzu bika min syarri ma
اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله العالمين. تقبل الله.